Cerita dia dekat Empangan Aning. Ni ada orang rekod lah ni. Confirm ada orang rekod. Lepas tu nak bubuh kat TikTok dia. Tak apalah, abuk lah. Kan? Saya dah tahu dah. Setiap kali saya buat live ada je orang rekod. Tadi cerita gajah tu pun confirm ada orang rekod. Tak apa. Halal. Tapi pastikan bila letak cerita tu, kan, letak cerita dekat anda punya TikTok ke anda punya tu, pastikan benda tu jangan separuh-separuh. Biar cerita tu penuh. Okay. Ini saya ulang balik lah. Waktu saya operasi tahun 1999. Ini 1998. 1998. Ya. Betul. 1998. Lama sangat dah, guys. Tak ingat lah. Okay. Saya masih lieutenant muda. Unit saya waktu tu Batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja yang berada di Kota Baru. Dulu saya ni kira abang handsome lah. Lieutenant muda bujang. Duduk dekat Kelantan lah. Aduh. Nak kata gapo kecek Kelantan kita. Abang terak ni memang handsome. Dululah. Jadi operasi. Masuk operasi. Yalah budak lagi saya waktu tu berumur 21 tahun. Ya. Masuk operasi kena dekat Empangan Aning. Saya punya platoon kena dekat Empangan Aning, hujung masuk dalam tu. Lepas tu naik bot dah masuk lah, ambil alih. Waktu ambil alih tu, kami ambil alih dengan pasukan dulu gilir-gilir. Askar Melayu sekali operasi, keluar, Ranger ambil alih. Lepas tu masuk balik, Askar Melayu, lepas tu Ranger, tukar-tukar macam tu. Dia buat rotation lah satu Malaysia. Jadi waktu ambil alih tu, saya dapati bahawa pos yang saya duduk tu, dia buat macam pondok-pondok kecil yang daripada pokok-pokok balak, batang-batang balak tu dia buat dinding, lepas tu buat bumbung dengan balak kan. Dan juga ada tempat ruangan dia buat macam satu pondok kecil untuk dapur. Kat dapur tu waktu saya dah ambil alih, saya tengok dekat situ ada tulang labi-labi, tulang monyet, apa semua ni. Saya tak kata apa kerana orang yang sebelum saya tu adalah orang non-Muslim, okay? Memang makanan mereka kita tak kata apa-apa, okay? So kami Askar Melayu, semua sekali Melayu dan Islam ambil alih. Saya bagi tahu sebagai arahan pada anak buah saya, kan, ni bagusnya askar. Anak buah pun walaupun lebih tua, lebih pengalaman, tapi mereka tak setia lah. Okay, jadi saya bagi tahu kata, okay, semua sekali pasang hammock, jangan duduk dekat dalam pondok-pondok tu, biar dulu, kan. Dan petang tu, lepas kami dah selesai, dah duduk situ, geng-geng yang lama dah balik, saya ambil garam, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, tak ada apa pun, ayat Al-Quran, saya tabur dekat tapak tu lah, dekat tempat kami tu, tabur dekat dapur tu kami tak mau pakai, sebab banyak benda binatang najis kat situ, ada babi hutan punya tulang kat situ, jadi kami tak mau pakai, kami tak nak masak kat situ. Tengok tu, live visibility restricted. Saya dah cakap dah, benda macam ni kita boleh cakap. Live visibility restricted lah, guys. Your live is not eligible for recommendation and restricted in search result because it may contain content that manipulate user engagement such as follow to follow. Saya pun tak faham. Okay, saya ambil garam, saya ni. Okay, bila kita bubuh, tak ada apa tu, itu petua zaman-zaman dulu. Petua zaman-zaman dulu. Kan? Lepas tu saya pun malam tu tidurlah. Malam tu hujan lebat hujan, ya Allah, lebat selebat-lebat alam. Yang bestnya bila saya tengah hujan ni, kita duduk bawah kemah kita punya hammock kan, guys, ni atas bukit tau, atas bukit, okay? Ni bukit, kita duduk atas ni, kena tengok, nak tahu tengok apa? Tiba-tiba air jadi banjir. Yang itulah yang saya paling pelik. Banjir macam mana? Air naik tinggi ni. Saya pun pelik. Macam, bang, kalau hujan turun, dah tentu air tu akan mengalir ke bawah kan? Dia takkan bertakung. Ini banjir. Mana datang air? Kat situ pelik yang pertama lah. Allah, mana saya tahu. Kan? Besok pagi je, hujan melebat, takut saya dengan peting apa semua, saya takut. Ya? Besok pagi bila saya bangun, anda tahu apa berlaku? Semua periuk-periuk, tulang-tulang yang ada tu, yang ditinggalkan apa semua ni, bersih. Hanyut. Itu saya pelik. Tak ada dah.
tak ada. Demi Allah, kami satu pelatun, kami pun tak tahu macam mana benda kejadian tu berlaku. Start tu yang saya pesan, saya terasa lah tanah yang saya tengah duduk ni ada keberkatan ke apa ke, saya tak tahu. Saya bagi tahu dekat sama sarjan saya pun dah pencin, Cik Hafizi tu. Waktu tu dia sarjan. RSM Sedadat tu. Saya beritahu, Cik, jom kita buat surau. Kan? So kami pergi tebang buluh apa semua, buat surau. Bukan surau macam mana, surau cara ni lah. Buluh tu kita belah, lepas tu kita buat lantai, lepas tu bubuh tiang dia, buluh semua dengan buluh. Lepas tu dia punya bumbung tu kita kait, ambil pokok kita kait kan. Kita sulam, buat dua alamat macam buat daun nipah tu kita buat. Itu je, simple je. Ya. Buat yang penting boleh solat atas tu, itu je. Okey. Buatlah surau. Tu cerita dia. Dan waktu saya ambil alih, yang sebelum saya bagi tahu, kata mereka selalu kena kacau kat situ. Ada kena itulah, kena inilah, ada kena macam rasuk sekejap lah apa semua. Tentera yang sebelum saya lah. Tapi selepas kejadian yang air dah hanyutkan semua sekali tu, sebab tu saya letak ni. Lepas tu bila kebetulan, ni nak cerita ni, kebetulan lagi 3 hari nak masuk, lagi seminggu lebih nak masuk bulan puasa. So kami tahu dah kami akan puasa sebulan dalam hutan bersama dengan raya lah, sebab operasi 2 bulan kan. Okay, jadi bila dah mula buat surau tu, kami tinggalkan, kami pergi masuk terus lah, packing barang masuk hutan. Waktu masuk hutan tu, kejadian pertama yang pokok balak tumbang tu, ingat lah saya cerita yang pokok balak tumbang yang kami hampir mati satu section tu, dalam 10 orang tu, yang saya bermimpi malam tu, besok paginya saya pindahkan semua sekali. Elok-elok kami pindah pokok balak tu tumbang. Ingat tak kisah tu? Kejadian dulu waktu tu. Ya, okey. Balik daripada yang selepas seminggu kami sudah berada dekat tu, jadi nak masuk bulan Ramadan, kami patah balik ke tempat yang asal. Ke tempat yang ada kami buat surau tu. Okey, pondok-pondok yang pokok yang dibuat daripada balak tu, kami dapat laporan daripada doset, OC suruh bakar sebab batalion yang masuk operasi sebelum kami, ada seorang tu meninggal dunia kena kencing tikus. Dia kena kencing tikus. Maksud dia dekat pondok-pondok tu ada tikus-tikus, dia gigit tempat yang kita simpan beras, lepas tu dia kencing kat situ, lepas tu dia makan. Dia kena apa nama tu dalam bahasa saintifik, kencing tikus tu, Allahu Akbar. Dia kena tu. Dia demam 5 hari terus meninggal dunia. Jadi kami diarahkan untuk bakar. Jadi kami bakar. Laptop superior sosis. Macam tu lah, lebih kurang lah. Terima kasih. Okey, lepas tu bila kami patah balik, kan surau tu kami dah buat kan. So kami kemas bagi elok apa semua tu. Besoknya puasa. Jadi malam tu adalah malam untuk kita ni lah. Kan, malam untuk sembahyang tarawih. So saya buat tarawih macam biasa. Kan, saya imam, saya sarjan jadi Bilal, dan juga pelatun saya ada 2 section akan sembahyang belakang. Lebih kurang waktu tu kami dalam 10-12 orang ya. Yang lebihnya akan buat guard lah, buat kerja masing-masing lah, buat pengawal lah, itu sentri lah, macam-macam lah. So waktu malam-malam memang dah hutan ni, kita guna hanya ada pelita dan juga torchlight tak pakai lah. Torchlight mana boleh tahan torchlight 2 bulan kan, jenuh tukar bateri ya. So kita guna pelita lah. Pelita minyak tanah kita bawa sikit, itu saja ya. Pelita buat sendiri daripada buluh lah apa semua kita buat sendiri. Semua buat sendiri, semua improvise kan, semua buat sendiri. Bukan pelita beli kat kedai, tak mahu dia kan, semua buat sendiri ya. Okay, lepas tu malam ketiga, besok puasa, macam biasa, malam ketiga, malam ketiga saya tengah solat, habis isyak, saya pun cakap lah, as-salatu tarawih, ni lah, Bilal cakap lah, saya punya sarjan cakap, salatu tarawih rahimakumullah, salatu la ilaha illallah, tu semayang lah tarawih. Waktu saya mula semayang tarawih, Allahu Akbar, waktu saya baca Al-Fatihah sampai waladdallin, waktu saya baca Fatihah tu saya dah dengar dah, dekat dia punya, kan kami buat surau dengan buluh kan, dia punya lantai pun buluh, dengar bunyi perak, dengar tu macam 50 orang, sedangkan belakang sini ada 8 orang 9 orang ni, macam 50 orang. Saya dalam hati terdetik, ni mungkin geng-geng yang tak solat, yang bersentri nak join sekali kot. Kita pun lah, waktu kita baca Al-Fatihah sampai waladdallin, amin tu macam 50 orang punya amin. Bergema waktu tu, meremang bulu roma saya ni. Saya imam ni. Meremang bulu roma saya ni. Amin. Air punya meremang. Terus saya terdiam. Aku nak baca surah apa ni? Apa benda tu?
Lepas tu saya pun tak apa. Saya teruskan lah. Baca. Kan? Baca. Lepas tu bila sampai Allahu Akbar. Memang dengar. Kan? Lepas tu bagi ni baru tarawih dua rakaat pertama ni. Saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu saya punya sajam cakap fadlan minallahi wa ni'mah. Senyap sunyi. Seorang pun tak bercakap. Patutnya ya kita dah semayang dah 2 malam kan. Ya fadlan minallahi wa ni'mah masih sambung kau. Wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Betul tak? Ni tak ada, semua senyap. Saya tengah duduk tahiyat akhir. Saya tengah duduk tahiyat dan duduk. Lepas tu saya pusing ya. Saya pelik kenapa dia orang tak menyahut. Rupanya yang belakang ni anak buah saya semua pandang ke belakang. Semua pandang ke belakang duduk tengok. Lepas tu dia orang pandang cakap, ada yang seorang tanya saya, tuan dengar tak tadi? Lepas tu saya cakap dengar. Saya pun fikir hati saya, benda baik. Apa? Benda baik. Lepas tu saya cakap, benda baik tak apa, teruskan. Solat sampai habis 8 rakaat. Macam itulah, bayangkan sampai habis 8 rakaat. Dah habis 8 rakaat tu, kami nak buat witir kan? Kan? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil lazi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhul quddus rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Lepas tu sama apa? As-salatu witri tu rahimakumullah, betul? Lepas tu kami bangun untuk semai witir. Elok kami semai witir je, saya imam kan, Allahu Akbar. Dengar pula bunyi tu yang keluar. Dia balik mungkin dia sambung, tak tahulah. Saya bukan tahu siapa dia tu. Terus saya habislah. Dah habis tu kami pun pergi buat moreh kami style hutan operasi. Adalah kopi ration, lepas tu dengan biskut askar yang kerah. Tu moreh kami tu. Cicah lah biskut askar macam kerah, orang panggil biskut anjing kan. Itulah. Malam tu semua senyap sunyi. Tak bercakap. Semua senyap. Lepas tu semua pakat duduk kat masing-masing punya apa? Masing-masing punya ni. Masing-masing punya hemok. Kan? Saya pun tidur lah. Saya punya hemok tak jauh daripada surau yang kami buat tu. Dekat lah, lebih kurang 20 meter. Sebelah hemok saya ialah hemok sebenarnya juru radio set ni, jaga radio set semuanya duduk sebelah saya. Kan? Lepas tu saya elok tengah tidur, pukul 2 pagi. Saya punya radio set. Tiba-tiba saya buka mata, dia duduk berlutut dekat sebelah saya punya ni. Dia pegang. Tuan. Dia pegang badan saya. Saya bangun. Kenapa? Tuan dengar tu tuan. Saya pun dengar. Lah. Surau yang kami buat tu, kan kita pelita-pelita dah senyap dah ni dah kan. Nak jimat, mesti tutup semua. Gelap. Saya dengar orang tengah mengaji Quran. Jelas lepas tu. Tengah mengaji Quran. Saya pun diam. Saya cakap pada dia, tak apa, benda baik. Kan? Dia ambil dia. Saya pun diam. Saya cakap pada dia, tak apa, benda baik. Kan? Dia ambil dia. Jumpa awak tak? Saya pun, sebab saya tahu saya dengar. Saya pun capai mana aku punya torchlight. Ambil torchlight. Sebab saya dengar telinga dia, kata Fitri, boleh jumpa tak? Saya kata okey. Saya pun, saya tanya, mana? Saya cuma cakap mana je. Lepas tu dia kata, hujung. Saya pun diam. Kan? Saya pun pergi pakai kasut. Pakai kasut boot saya tu. Bawa senjata, apa-apa jadi bawa senjata. Tak kira benda apa pun kita tak tahu, bawa senjata dulu, cekah senjata dulu. Kan? Kunci samat buka, saya siap. Kan? Lepas tu saya panggil guard, pengawal, sentri, mana sentri, pengawal? Tu pengawal ada lah, maksud dia ada tu. Lepas tu saya cakap, sekejap saya nak pergi sana sekejap lah. Saya pun keluar daripada kawasan tu, gelap-gelap, sesuatu tu, saya pergilah sampai dekat satu pokok ujung sana tu. Dekat permatang tu, ujung sekali. Dekat permatang tu, saya duduk tu. Saya bagi salam, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Lepas tu, adalah kami sembang-sembang lah, sekejap. Bos dengan bos. Cuma dia cakap ringkasnya, saya tak boleh cerita lebih-lebih lah kan. Dia cuma bagi tahu kata dia ada kawasan dia kat belakang tu je. Macam tu. Tu je lah. Tak apa, itu je. Lepas tu, adalah sembang-sembang, itu je, sembang-sembang kosong. Lepas tu, saya balik. Balik, okey. Lepas tu, besoknya tu, kebetulan, empangan Ning tu, dekat dia punya, dekat empangan tu, dia lepaskan air sikit tau. Bila dia lepaskan air, jadi
anak-anak sungai yang dekat ujung-ujung ni dia akan turun. Kan? Dia akan turun sikit. Jadi waktu dia turun tu, saya cakap dekat sama Sajan, Jen, jom ambil ikan lah. Kan? Okay tuan, kita try tengok. Kan? Nampak muka dia tak payahlah. Benda tu tak payahlah. Takat tu je cukup lah. Kan bila saya jawab, dia akan jadi soalan. Lepas tu soalan. Cukup takat tu je. Saya pun ada amanah yang saya perlu jaga. Saya ada perjanjian dan tu. Nanti kat akhirat ni saya jumpa dia balik. Dia jin kan. Kat akhirat ni saya jumpa dia balik. Kat pada masyarakat kan manusia, jin, batu haiwan kan semua kumpul. Apa usahnya? Kan? Cuma bersembang baik-baik itu je. Dia okey. Dia bos. Dia bos. Gitu. Kan? Itu je. Jadi bila tu letaklah pukat. Letak pukat, semua hidup saya tak pernah tengoklah ikan sebanyak tu. 2 guni ikan. Punyalah banyak. Lepas tu buatlah. Selepas daripada kejadian jumpa tu lah. Lepas tu alhamdulillah lah, kami punya rezeki murah. Ni pengalaman lama ni. Waktu tu saya budak lagi. Umur 20, 21 tahun waktu tu. Budak lagi saya. Kan? Hebat ke saya? Tak, mana hebat. Semua orang boleh. Kita semua khalifah kat bumi ni. Semua awak saya, kita semua sama je. Kan? La fadlu arabi ala ajmi illa bittaqwa. Tak ada bezanya manusia antara di antara kaum tu dengan kaum ni, kaum Arab dengan kaum kulit hitam ni. Maksud dia berbeza antara kita kecuali takwa. Tu je beza dia. Yang lain semua sama je. Okey? Itulah. Dah. Saudara-saudari minta cerita, saya ulang kisah tu lah. Kan? Kalau pergi dekat, saya dah kisahkan itulah nantilah bila dah tua-tua, tidak ada cucu kan. Mungkin kalau cucu-cucu tanya, mungkin saya boleh bercerita lah. Kalau saya masih hidup. Kalau saya masih hidup kan. Kata, Tok Wan pernah apa ni nak? Cerita lah. Macam tu ya. Apa pun yang kita lalui, apa pun yang kawan-kawan sahabat-sahabat lalui, sebenarnya saya bagi tahu macam ni lah. Kisah hidup saya, banyak kisah-kisah hidup saya, tak hebat mana pun. Okay? Yang hebatnya, semua kita hebat. Okay? Semua hebat. Okay? Yang pentingnya, bukan kisah tu. Kisah tu ramai orang yang lebih hebat. Ramai orang ada kisah-kisah yang lebih dahsyat. Tapi yang pentingnya adalah apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah-kisah tersebut. Kalau sekadar anda dengar saya solat dengan jin, lepas tu saya bersembang dengan bos dia, apa semua tu, takat tu je. Anda patut sedar bahawa Tuan Fitri umur 20, 21 dah macam tu. Maksudnya apa? Tanamkan pada diri tu, aku ni khalifah. Kita semua khalifah. Kita bertanggungjawab pada bumi kita. Kita lah panduan kepada semua makhluk-makhluk lain. Macam tu. Tu takkan perangai kita sebagai khalifah kita nak tunjuk perangai bodoh. Takkan kan? Faham tak? Benda-benda macam tu lah. Mesti ada kita punya pengajaran di atas setiap satu kisah hidup kita tu. Sedangkan kisah hidup sebenarnya ramai orang kisah hidup lagi dahsyat daripada saya. Tak penting pun kisah hidup tu. Okay? Apa ni? Nak tanya apa lagi ni? Rumah puaka tuan. Allah, takkan nak kisah cerita hantu pula malam-malam ni. Aduh. Dalam ni ada kot saya punya anak-anak buah daripada 22 RMD dulu. Sandakan, ada tak? Ada tak dalam ni? Kes lemas Aning tuan, yang 13 orang mati tu kan? 13 orang askar mati naik bot nelayan darat. Lepas tu bot tu tenggelam. Kan? Takdir. Lepas tu yang semua sekali kena buka tali kasut kalau naik bot. Sebab kasut askar bot kan berat. Kes tu lah. Saya tahu kes tu. Kan? 13 orang kan? Naik bot tu pun bot kayu lah. $24 RMB Tuan OCA company. Betul-betul. Kalau 24 RMB saya OCA tapi sekejap je kan. Dalam 2 bulan. Lepas tu saya kena ditarik ke jadi tim projek kan. Tim projek sniper dengan recon. Tuan, orang minyak masih wujud lagi ke zaman sekarang. Makin dekat selagi saudara-saudari, ingat ni je ayat ni. Selagi Dajjal tak keluar, selagi itulah makin lama makin banyak. Okay, sebab Dajjal dialah puncak. Puncak fitnah, puncak sihir, puncak kejahatan. Dajjal. Okay.
Jadi daripada zaman dulu sampai sekarang, makin lama sihir makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Puncak dekat mana waktu Dajjal keluar. Okay, jangan, jadi kalau makin orang tanya, makin banyak orang kena sihir, memang betul. Memang betul. Guys, Ustaz Syafiq Perai, Ustaz Perubatan Al-Idrus, senarai menunggu dia 70,000 orang. Itu baru satu pusat rawatan. Senarai menunggu untuk berubat dengan dia, orang panggil berubat lah, bahasa dia berubat lah, bahasa kampung kan. Okay. Ataupun merawat dengan dia, 70,000 orang. Itu baru satu pusat rawatan. Bayangkan yang pusat rawatan lain lagi. Itu membuktikan bahawa sihir makin lama makin banyak, makin banyak. Apa lagi setakat orang minyak bersepah. Manusia makin lama makin teruk, makin teruk, makin teruk. Ingat ayat saya, selagi Dajjal tak keluar. Dan disitulah puncak segala kejahatan. Nah, okay, clear? Dapat okay, saya pun tak mau lama lagi, 10 minit kita end live. Okay, lihatlah apa nak tanya apa lagi ni. Gunung Ledang, waalaikumsalam. Gunung Ledang saya tak mahir. Saya takkan tu. Sebab ada orang-orang lebih mahir tentang Gunung Ledang, biarlah mereka yang menjalankan cerita tu. Ya? Clear nah? Cerita harta tinggalan Jepun tuan, tak mau cerita. Nak buat apa cerita? Itu harta bukan harta kita pun. Bukan kita punya. Jangan ambil benda bukan kita punya. Tuan, ada tak ayat 20 amal untuk yang selalu kena sihir? Saya tak ada ayat, saya cuma ada amalan. Itu pun kalau Allah kata, kamu kena juga ya. Kan? Jangan sebut, aku baca ayat ni, confirm tak kena. Kalau Allah kata kena juga. Semuanya pulang pada Allah, betul? Nabi Muhammad pun kena sihir. Para sahabat pun kena sihir. Tapi itulah dia punya ujian dia untuk melayakkan dia masuk syurga. Ya? Menaikkan darjat seseorang. Okey, amalan dia Al-Maksurat. Al-Maksurat. Tak kisahlah surah ke kubra ke, bacalah ayat, insya-Allah. Tak reti baca, buka dekat tu, dengar hari-hari sampai boleh hafal. Ginger, nak tanya tuan, okey ke kalau kita beli tilam terpakai? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada beza macam kita tidur kat hotel. Hotel tu tilam terpakai, satu hari berapa kali orang pakai? Kan, setiap malam ada orang terpakai. Kan? Okay. Pernah singgah Batu Punggol Sepulut tak tu tak puan? Saya pun lupa lah. Tak apa nak ingat lah. Kan? Banyak sangat. Tuan asal mana, macam mahir belah Kedah je? Tak, saya merata-rata. Merata-rata. Saya memang ayah saya askar. Jadi saya lahir pun kat Johor. Adik-beradik saya lahir merata-rata. So kami pindah Kedah. Lepas tu saya pula masuk askar, lagi merata-rata. Kan? Jadi pusing lah, dah habis pusing Malaysia dah. Dan kawasan, tengoklah pengalaman merata-rata lah. Nak cerita pun tak tahu. Kalau jumpa binatang buas, baca ayat Sulaiman tu boleh ke? Boleh. Ikan jamu ratu Melayu boleh. Apa pun boleh. Nak apa pun boleh. Nak azan pun boleh. Nak apa pun boleh. Nah. Oh ya, banyaknya. Gunung Tahan. Tak larat nak baca komen banyak. Baca kot ni. Baca kot tu tak sempat. Tuan, Gunung Jerai kalau nak masuk kena minta kebenaran ke? Kalau nak singgah alam mereka? Macam mana boleh nak masuk alam mereka? Tuan, Gunung Jerai kalau nak masuk kena perminta kebenaran ke? Ya, kena minta kebenaran. Minta kebenaran siapa? Jabatan Hutan, bang. Nak masuk Gunung Jerai, lebih-lebih masuk hutan ni kena minta dapat permit daripada Jabatan Hutan, Jabatan Perhutanan dulu. Kalau tidak, tak boleh masuk, bang. Nanti kena denda, bang. Tu betul tu. Okey. Sebab dia hutan simpan, bang. Tuan punya ilmu agama saya kagum. Jangan kagum saya. Kagum pada banyak ulama-ulama lagi. Mereka semua hebat-hebat. Kawasan paling susah, tuan. Bagi amalan nak muka berseri macam tuan, yang bertanya ni, Eza Nazir, tekan jap. Bujang ke apa? Eza Nazir ni macam single, nampak gaya macam single ni. Ada gambar suami ke apa ke? Tak ada, gambar dia saja, video saja. Okey. Boleh jawab. Eza Nazir macam apa? Tak bertanya tadi tu. Dah lupa, dah tengok dia punya TikTok terus terlupa apa dia nak tanya tadi. Amalan muka berseri, filter kamera, filter.
Ustazah tengok ni, alah, ini dah tidur. Apa nak risau? Dia pun dah okey je. Dia kata, abang, kalau abang nak kahwin satu lagi pun, cari yang elok-elok bang. Kan? Jangan menyusahkan saya perempuan tu. Baik. Abang terima amanah ini dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Dengar bang pesan saya bang. Kalau abang nak kahwin, abang cari orang yang baik-baik bang. Jangan perempuan tu menyusahkan saya. Ya baik. Abang dengar. Baik. Ya jangan risau. Korang jangan rekod. Tak ada orang rekod tu. Pukul 2 pagi ni bang. Jangan serius sangat. Jam. Beras import kita beli tuan. Betul lah. Kan? Tuan, Gunung Jerai ada tentera jaga ke? Ada. Dekat atas kali kat puncak tu. Sasaran penting. Daripada brigade ke-6 infanteri. 6 brigade lah. Markas 6 brigade. Tuan cerita ekspedisi officer yang jumpa Ratu Balkis dalam gua tu, tuan. Jumpa Ratu Balkis dalam gua tu? Gua mana pula? Hai, senangnya dalam hati. Siap tulis lirik lagi, nampak tu? Anak saya kerap masuk hutan untuk collect sampling. Pernah ada yang bagi salam di tengah-tengah malam. Oh, betul? Bagus. Tuan, ada orang cakap masa drive kereta tak boleh buka surah Yasin dan Ruqyah. Kenapa? Kenapa? Setahu saya, baca. Kecuali kalau anda ada sakar lah. Waktu drive tak boleh buka surah Yasin, buka lah bang. Nak buat loudspeaker kat atas tu, macam Jabatan Penerangan pun boleh. Kan? Buka surah Yasin, surah Ruqyah. Daripada anda leka dengan lagu-lagu yang bercintun-cintun membuatkan anda lupa pada Allah. Saya bukan ustaz. Tapi benda tu betul kan? Kan? Bukalah surah Yasin ke Ruqyah ke apa ke. Waktu kita bawa kereta, insyaAllah tiba-tiba kereta tu accident, gergang, na'uzubillah, gergang mati. Amalan terakhir beliau sebelum mati kat buku catatan, memandu sambil mendengar surah Yasin. Kan sedap bunyinya tu. Betul tak? Ini tengah-tengah bawa kereta, aku cinta padamu, ataupun duk nyanyi ke Fiona, terciptalah irama, gergang. Amalan terakhir beliau dalam hidup ialah menyanyi lagu. Betul tak betul? Siapa lah duk mengajak kata bawa kereta tak boleh buka Yasin ke apa ke? Tak ada masalah. Kan? Tu macam saya beritahu, kecuali lah kalau orang tu ada sakar ke ada apa kan, setan ke apa, memang dah ni dia buat tu lagi bawa kereta tahu-tahu dia masuk ke tak pasal-pasal lah, betul lah, itu je ya. Apa maksud terhidu bau kasturi? Maksudnya anda ada kasturi kat keliling anda. Tuan nak tanya, kalau badan hari-hari alergik, ada daun ke akar yang boleh jadi ubat ke? Alergik ni Farhan melibatkan darah ya dan genetik ya. Minta maaf saya tak pandai bab tu. Cerita sikit kawasan Royal Belum, dengar kata ramai tak boleh, orang awam tak boleh masuk. Sekarang Royal Belum dah terbuka. Semua boleh masuk dah. Kecuali kawasan operasi yang kat jauh-jauh tu. Tuan, pasal berhenti rokok. Ya, saya dah cerita dah tadi. Salam tuan, buka cerita orang Melayu dengan ilmu laduni yang akan digunakan di perang akhir zaman. Sahabat, ilmu laduni sebenarnya bukan ilmu. Ilmu laduni adalah anugerah yang Allah berikan di atas amalan-amalan, di atas kasih sayang Allah. Itulah laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang tidak dipelajari. Kita tak belajar, tapi Allah buka daripada khazanah Allah. Nak sampai ke tahap tu jauh lagi lah orang-orang macam kita ni yang jenis pukul 2 pagi duduk tengok TikTok lagi ni, jauh lagi lah perjalanan kita ni nak sampai ilmu laduni ni kan jauh kan? Tapi kalau bertanya, itulah dia kita ni Allah dapat, kalau Allah pandang kita sebagai tiap-tiap hari Allah pandang kita sebagai dia ni bagus ni, ni makhluk hamba aku ni, nama dia Fitri ni, dia ni bagus ni, dia orang mukmin. Allah pandang kita macam tu pun kita dah besar, dah besar, dah rasa. Belum mendapat kasih sayang Allah lagi. Allah pandang kita macam tu pun okey dah. Jangan Allah pandang kita, dia ni Fitri ni munafik ataupun musyrik ataupun fasik. Betul tak? Kita ni kalau Allah pandang, Allah bagi pandangan pada kita dengan dikata Allah terima kita sebagai orang mukmin pun, orang Islam pun, kita dah besak tuah dah, kata orang Kedah panggil. Besak tuah dah. Apa lagi nak sampai ke tahap ilmu laduni tu, jauh lagi lah.
jauh lagi. Ya. Okay. Okay guys, pukul 2 lah. Boleh tak kita sambung? Saya faham 1000 mata mandang, 1100 mata mandang. Kan saya minta izin untuk saya end live kerana saya dah keletihan. Kan tadi pun buat live waktu berniaga sama 2 jam. Ni pun saya live teman sebab saya pegang janji. InsyaAllah ada masa lagi saya live lagi. Mungkin besok malam kalau badan saya segar, saya buat live lagi. Boleh Dah pukul 2 ni minta izin untuk saya berehat. Saya doakan sahabat-sahabat semuanya sihat juga. Kalau apa-apa yang saya kongsi tadi tu rasanya menyakitkan hati ataupun saya minta maaf. Kan? Saya juga minta maaf kalau saya ada apa-apa buat salah pada sesiapa. Kan? Saya orang biasa, saya banyak masalah. Saya pun banyak juga silap-silap saya. Janganlah puja saya, janganlah kata orang jangan kagum pada saya. Tak layak pun, Allah je. Dengan Rasulullah je kita layak, yang lebih tak ada. Okay. Macam saya tulis dekat bio, semoga semua kenalan yang ada kita kenal ni sekarang ni dekat dunia ni, kita doa lusa jadi apa? Jadi jiran-jiran dekat dalam syurga. InsyaAllah. Boleh Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung. Nanti kita sambung lagi esok malam ke apa.